Kemudian cara nak tulis ubahan langsung tu macam mana? Bentuk dia macam ni. Y. Okay, yang ni kita panggil yang simbol kadaran. So kita sebut Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Okay, daripada sini ini kita panggil bentuk ubahan. Okay, daripada bentuk ubahan ni Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Ayat dia yang ni ya. Ingat Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. So cara nak tulis dia, first step tulis yang ni dulu. Ini bentuk ni. Ni bentuk ayat ni. Okay. So yang ni bentuk hubungan dia. Daripada sini, step kedua, kamu kena tukar tanda ni, berkadaran ni dengan tanda sama dengan. So bila kamu tukar dengan tanda sama dengan, kamu kena tambah pemalar K kat depan. Benda tu macam standard, wajib. Okay. Buat persamaan ubahan, langkah pertama. Langkah kedua, kamu akan buat persamaan Okay, Y sama dengan KX. Ni bentuk yang wajib buat. So, dia standard. Dia memang macam ni. Okay. Contoh kita tengok Okay. Sekarang kita tengok contoh soalan. Okay, sampai sini. Ada soalan apa tak nak tanya cikgu? So, sini hubungan antara dua pun boleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okay. So, yang ni tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X. Okay, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Okey, pertama sekali kita tengok. Okey, dia kata kat sini tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Okey, first kamu tengok soalan ni. X2, Y adalah 10. So dia bagi kat sini, kita ambil nilai Y bahagi dengan X. Okey, so bila dia kata ambil Y bahagi dengan X, so kita ambil nilai Y, 10 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 5. Dan kita buat setiap satu pasangan. 15 bahagi 3, kita dapat 5. 25 kita bahagi 5, kita dapat 5 juga. Okey, 30 bahagi 6. So kita akan dapat 5 juga. So ni adalah nilai pemalar. Ni adalah pemalar. Okey. So bila kata nilai pemalar ni, bila kita ambil Y bahagi dengan X, nilai dia sama sahaja. So automatik, okey, dia adalah Y berubah secara langsung dengan X. So kalau kamu nak pastikan ia adalah ubahan, okay, ubahan secara langsung, nilai Y ni, nilai pemalar ni, dia kena sama. Okay, walaupun nombor X dan nombor Y ni berubah, nampak ni pasangan dia 2, 10, 3, 15. Tapi nilai pemalar dia ni sama. Bila kamu bahagikan, kamu akan dapat sama. So bila sama, dia adalah kesimpulannya kita kata Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Kemudian tengok. Ini contoh. Okey, contoh. Kamu boleh cuba buat sama-sama dengan cikgu. Okay, hubungan antara dua pun boleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Sekarang ni dia suruh kita tentukan sama ada M berubah secara langsung dengan N. Okey, kita tentukan adakah dia berubah secara langsung ataupun tidak. Okey, dia bagi nilai M yang ni nilai N dan perkalinya. Okey. Kita jadi pemalar dia, kita nak cari pemalar. So N bahagi dengan M. Okey, kita bagi, kita ambil 3 bahagi dengan 1. So, kita akan dapat jawapan kat sini 3. Okey, yang ni pula 12 bahagi dengan 2. So kita dapat jawapan kat sini 6. Okey, 27 bahagi 3 kita dapat 9 dan 48 bahagi 4 kita akan dapat 12. Okey, bila kita tengok sini, nilai pemalar ni nampak 3, 6, 9, 12 tak sama. Okey. So bila nilai yang ni, bila nilai pemalar ni tak sama, so maka kita boleh kata hubungan dia M, okay, dia bukan berubah secara langsung dengan M. Okey, sampai sini. Okey tak? Okey. Mungkin yang ni mula-mula macam yang baru kan. Kalau kita yang first time tengok masalah ni mungkin macam benda ni. Okey, tengok contoh lagi. Contoh. Okey, sekarang contoh tengok Jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi pun boleh ubah X dan Y. So dia bagi nilai X, dia bagi nilai Y. Okey, daripada sini dia suruh kita tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X, okey, ataupun X
punca kuasa 2x. Maksudnya apa? Okay, dia suruh tentukan sama ada y ni berubah secara langsung dengan x ataupun y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2x. So dia nak tentukan maklumat yang kamu ada ni yang mana satu ubahannya. Okey, so yang pertama kita nak tengok. Kita ambil y bahagi dengan x. So yang ni adalah untuk ubahan yang pertama. Kita bahagi setiap satu. Okey. So sini kita isi dulu. Yang ni 41 kan? So kita 41, 9, 1.5, 16, 2, 25, 2.5, 36, sini 3. Okey, kita ambil y bahagi dengan x. So kita ambil 1 bahagi dengan 4, kita dapat 0.25. Ni nampak tak? Y bahagi dengan x. So kita ambil 1 bahagi dengan 4, kita dapat 0.25. Okay, kita buat setiap satu kita buat setiap satu ni. So kita ambil 1.5, kita bahagi dengan 9. So kita akan dapat jawapan kat sini 0.167. Okay, kemudian 2 bahagi dengan 16. So kita dapat 0.125. Okay, yang ni kita ambil 2.5, kita bahagi dengan 25. So kita dapat 0.1. So sini 3 bahagi dengan 36. Kita dapat 0.08. Nampak tak? Dekat sini pemalar dia tak sama. Okay, pemalar dia tak sama. Kita cuba pula yang bawah ni. Okay, yang ni dia kata dia ambil y bahagi dengan punca kuasa 2x. So maksudnya kita ambil 1, kita bahagi dengan 2. So kita akan, ni ambil nilai ni tau. Kamu ambil nilai ni. 1 bahagi dengan punca kuasa 2 bagi 4. Okay, kamu buat setiap satu lah. Okay, so kamu akan dapat 1 bahagi dengan punca kuasa 2 bagi 4. So kamu dapat 0.5. Okay, kemudian yang kedua kamu ambil sama juga, ulang balik 1.9 bahagi dengan punca kuasa 2 bagi 9. So kamu akan dapat yang ni 0.5. Okay, kemudian 12 bahagi dengan punca kuasa 2 bagi 16. So kamu akan dapat ni 0.5. Yang ni kamu ambil 2.5 bagi dengan punca kuasa 25. Kamu akan dapat 0.5. Dan akhir sekali ambil 3 bahagi dengan punca kuasa 2 bagi 36. So kamu akan dapat 0.5. Okey, di sini kita dapat, nampak tak? Okey, kamu punya pemalar ni semua sama. Okey, pemalar dia semua sama. So maksud dia jadual ni, okey, hubungan dia adalah, kita ambil yang ni tak sama kan? So hubungan dia kita ambil yang ni. Ni nampak semua sama. So kita pilih yang kedua. So hubungan yang betul adalah y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 bagi x. Okay. So yang ni pengenalan. Okay. Bahagian pertama untuk ubahan, kamu kena tentukan sama ada ubahan langsung itu adalah hubungan dalam maklumat yang dibagi ni, data yang dibagi ni, adakah berubah secara langsung atau bukan. Okey, sekarang kita cuba tengok. Okey. Bahagian seterusnya. Okey. So sekarang ni. Okey, 3 ciri graf ubahan langsung. Okey, pertama, nilai y bahagi dengan x adalah nilai pemalar. Okey, nilai y bahagi dengan x. So k lah. Maksud dia nanti kita kena cari nilai k ni. So untuk cari nilai k, ingat balik y. Okey, y sama dengan kx. So bila kita nak cari k ni pemalar, y ni kita pindah ke kiri, sebab tu dia akan jadi y bahagi dengan x. Nampak ni? Y bahagi dengan x adalah pemalar. Maksudnya untuk dapatkan nilai k, kita ambil y bahagi dengan x. Okay, kenapa kita kena cari nilai k ni? Sekejap lagi kita tengok. Okay, contoh soalan. Okay, kemudian graf y melawan x adalah satu garis lurus yang melalui asalan. So kamu kena ingat start malam ni, kalau ubahan langsung, graf dia mesti mula dengan sifar asalan. Okey, kemudian pemboleh ubah y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah x. So cara nak baca ni lah. Okey, pemboleh ubah y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah x. Okey, so yang tu untuk pertama. Okay, sekarang ni kita tengok pada bentuk soalan. Okay, kita tengok sama-sama Kamu cuba buat, jika kamu cuba dengar, lepas ni kita boleh cuba buat.
Okey, pertama, cara bentuk persamaan ubahan langsung. Okey, pertama kita kena tulis ubahan hubungan dia. Okey, tulis hubungan ubahan langsung. Yang kedua, kita akan tulis persamaan hubungan ubahan langsung. Okey. So yang ketiga kita akan cari nilai K. Okey, apa dia benda nak buat ni? Okay, pertama nak buat, cuba tengok. Diberi M sama dengan 3.6 apabila N sama dengan 2.25. So yang ni dia bagi siap dah. Ni ni dia bagi dengan ni dia bagi. Okey, kemudian soalan dia kata ungkapkan M dalam sebutan N jika. So bila dia kata ungkapkan M, maksud dia nak M sama dengan apa. M tu sebagai perkara rumus. M tu kena ada dekat depan. Okey, macam mana kita nak buat? Okay, pertama kita tengok apa dia sebut ni. Okey, M berubah secara langsung dengan N. Okay, kita ikut step ni. Okey, so M berubah secara langsung dengan N. Kita tulis macam ni. Dah ada jawapan kat situ kan? M berubah secara langsung dengan N. So itu dia punya ubahan. Itu dia punya hubungan. Ingat, setiap kali kamu dapat bentuk ni, langkah kedua, kita kena tulis persamaan. Bila kita tulis persamaan, okay, so M ni sama, kadaran ni, simbol ni tukar jadi simbol sama dengan. Kemudian kamu tambah pemalas kat depan K. Huruf K tu wajib jangan tukar P, Q, R jangan. Dia mesti K. Kemudian N. So ini step kedua. Ni langkah pertama ingat. Langkah pertama tulis hubungan. Langkah kedua wajib selepas buat hubungan je kamu terus buat persamaan ubahan. Okay, tukar tanda ni jadi sama dengan letak K sebagai pemalas. Okay, so yang ni. Okay, so sekarang ni dia beritahu kat sini diberi M sama dengan 3.6. So kita cari, nampak tak dekat sini kan? Dia kata K sama dengan Y per X. Okay, kita tunjuk kenapa dia kata K sama dengan Y per X. Ingat step pertama yang ni, step kedua yang ni, step ketiga kita akan cari nilai K. Okay, nilai K. Itu je step dia. Setiap kali ubahan, kita cari nilai K. Okay, so kita masukkan nilai. M adalah 3.6 sama dengan K. Kita nilai, kita tak tahu, kita nak cari. N kat sini adalah 2.25. So kita ganti masuk. 2.25. Okay, so bila kamu tengok sini, kan, ni step pertama, ni step kedua dan step kita nak cari K. Okay, kita nak cari K. Macam mana kita nak cari K? K ni akan kekal sebagai subjek. So yang ni kita akan bawa ke kiri. Ni. Maksudnya kita bawa ke sini lah. Okay, so kita nak buat, bila kita nak pindahkan 2.25 ke sini, so apa yang kita kena buat? Kita kena bahagi. Okay, ingat pula kenapa kena bahagi? Sebab K darab dengan 2.25. So bila kita bawa 2.25 ke kiri, kita akan bahagi. So kita ambil 3.6 per dengan 2.25. So nilai ni adalah sama dengan K. Sebab tu kat sini dia kata Y bahagi X. Okay, nilai M bahagi ni. Kalau kata kamu terlupa benda ni tak ada masalah. Kamu ganti sahaja nilai M dengan nilai N dalam persamaan ni. Kemudian kita cari K. Setiap kali nak cari K, apa nak buat dekat nombor ni? Kita pindah main sebelah sini. Okay, kalau hubungan di darab, bawa ke kiri, dia akan jadi bahagi. Okay, so kita cari nilai 3.6 bahagi dengan 2.25. So kita dapat 1.6. So K kita adalah 1.6. So sekarang ni apa kita nak buat sebenarnya ni? Kita dapat nilai K kan? Ingat, kita dapat nilai K. Soalan dia nak cari ungkapkan M dalam sebutan N. So apa jawapan dia? Jawapan dia kita akan buat M sama dengan nilai K yang kamu dapat ni, kamu ganti K yang ke asal ni. M dengan N tak payah ganti sebab dia nak M sebagai perkara rumus. So daripada sini kan, kita tunjuk M K ni kamu ganti kat sini. So dia akan jadi M sama dengan 1.6 N. So inilah maksud dia ungkapkan M dalam sebutan N. Ni jawapannya untuk soalan ini. Nampak? Okay, step ni macam ni lah kamu buat. Dia ulang banyak kali, berulang-ulang. Sebab apa? Step pertama bentukkan hubungan.
Step kedua, kamu akan tukar hubungan ni, okay, hubungan langsung ni kepada persamaan. Step ketiga, kita akan cari nilai K. Okay, bila dapat nilai K, nak buat apa? Ganti balik nilai K dalam persamaan pertama tadi. So, kita akan dapat yang ni. Ni langkah pertama lah. Kita buat langkah, kita tak buat operasi lagi. Ni basic baru. Okay, kita nak bentukkan. Yang kita tengah ajar ni, cikgu tengah ajar nak buat ungkapan. Okay, so yang ni soalan A. Okay, kamu boleh salin lah. Nak screenshot pun boleh. Okay, sekarang sampai sini. Ada tak siapa-siapa yang tak faham macam mana buat ni ke bahagian-bahagian ni? Ada nak tanya, kamu boleh tanya. Nak cakap pun boleh, kamu nak komen pun boleh. Okay, kamu boleh berkongsi idea dengan cikgu juga. Semua okey ke? Okay. Kemudian, boleh tak? Okey. Boleh je nak cakap? Okay. Kemudian, kamu tengok kita tengok soalan B pula. Okay, soalan ni masih sama. Ungkapkan M dalam sebutan N jika, yang ni dia bagi ayat lain pula. Okay, dia bagi M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. So, kita kena buat ayat. Okay, kita kena tulis dulu hubungan dia. Okay, so, cik padang dulu ni Ni, kita buat balik. Ikut step ni tau. Okay, sama je. Setiap kali soalan, step yang sama. Ayat dia, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. So, kamu tulis lah. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. Ini langkah pertama. Kita bentukkan hubungan ubahan. Okay, langkah kedua kena buat apa? Ingat balik. Langkah kedua ni. Kita tukar ni, ubahan ni kepada persamaan. Okay, nak buka macam mana? M, tanda ni tukarnya sama dengan tambah K kat depan. Kemudian kita tulis punca kuasa 2 bagi N. Okay, so step dia macam tu. Okay, langkah ketiga, kita nak buat apa? Kita nak cari K. Nampak tak? Dia ulang-ulang macam tu. Okay, kita nak cari K. So, kita gantikan nilai. Okay, bila nak cari K, okay, tengok. Nilai M kamu 3.6. Okay, 3.6 sama dengan, so K kita nak cari nilai. N adalah punca cos 2 bagi 2.25. Okay, so kita buat macam tu. Okay, ingat nak cari K. Okay, bila nak cari K, kita ambil ni bahagi ni. Kita bahagi. Kenapa bahagi? K. Okay, maksud ni, K adalah K darab dengan punca kuasa 2, 2.25. So, kita nak cari K. Kita pindah yang ni ke kiri. So, kita akan dapat 3.6 bahagi dengan punca kuasa 2, 2.25. Macam tu. Okay, so kita cari nilai. Ini 3.6 bahagi dengan punca kuasa 2, 2.25. So, kita akan dapat jawapan K sama dengan 2.4. Okey, nampak tak step dia? Bentukkan hubungan ubahan. Step kedua, bentukkan persamaan. Okey, step yang ketiga, cari nilai K. Nampak dia punya 3 step. So, apa nak buat dengan nilai K yang kita dapat ni? Nilai K yang kita dapat ni, kita ganti masuk dekat K sini. Okey, so kita ganti masuk. So, kita akan dapat maka M sama dengan 2.4 punca kuasa 2 bagi N. Macam ni. Nampak? Kita gantikan K yang kita dapat ni dekat dalam. Okay, so kita akan dapat yang ni. M sama dengan 2.4 punca kuasa 2 bagi N. So, itulah jawapan bagi ungkapkan M dalam sebutan N. Itu cara dia. Ini persamaan yang paling asas untuk kita selesaikan soalan ubahan langsung. Okey. Okey, sampai sini. Tadi semua kata okey kan? Okey, cuba kita jawab. Cuba kamu kira, lepas tu kamu boleh share dengan cikgu. Okey, cikgu bagi kamu masa. Okey, jarak J yang dilalui oleh sebuah kereta berubah secara langsung dengan masa T. Ingat first step kita buat dia punya ubahan dulu. Kemudian dia beri J sama dengan 75 dan T sama dengan 3. Tuliskan hubungan antara J dan T. Cuba kamu buat. Kamu share dengan cikgu pun boleh jawapan. Cikgu beri masa seminit. Boleh? Cuba.
Okey. Betul? Okey, Hanif dah siap. Bagus. Cuba Hanif, dah siap kan? Cuba cari. Kamu dapat tak nilai K tu? Okey, yang lain boleh cuba buat pelan-pelan. Okay, semua boleh kongsi dengan cikgu jawapan. Okey, betul. Okey, yang lain boleh cuba. Okey. Ramai dapat. Kamu punya 25 tu J ke K? Cuba kamu tengok mungkin. J, simbol kamu J 25 ke K 25? Kan? K. K. Okey, kita cuba tau. Tengok First step, dia kata apa ni? Ingat? Kita mula step pertama, jarak yang dilalui oleh K. Dia sebut jarak. Dia bagi simbol J. Kita pakai J lah. Okay? So, J yang jarak yang dilalui oleh sebuah kereta berubah secara langsung dengan masa T. So, kita buat step pertama, jarak berubah secara langsung dengan T. Okay, so ramai betul, tak ada masalah. Okay, so J, step kedua tukar kepada persamaan. J sama dengan KT. Betul? Okay, Alhamdulillah sekarang kita nak cari K. Ingat ya, bila kita nak cari K, kita akan ganti masuk nilai J dan nilai T yang ada dalam soalan. Okay, so J 75 ganti sama dengan K. Kemudian T kita adalah 3. Okay. So bila kita nak cari K, kita buat apa? Kita pindahkan 3 ni ke 75. So dia akan jadi K sama dengan 75 per 3. Okay, so ada kawan-kawan kamu yang kongsi yang dapat. Terima kasih. Okay, so K dapat 25. Okay, siap ni K. So kalau soalan dia kata, macam tadi kan, dia sebut ayat dia kata, ungkapkan. Okay, ungkapkan J dalam sebutan T. Okay, kalau dia kata ada satu ayat kat sini, ungkapkan J dalam sebutan T, contoh ada ayat yang suruh ungkapkan, nak buat apa? Jangan nak pening, jangan nak panik. Ungkapkan tu tak ada apa pun. Ungkapkan apa? Ambil saja nilai K ni, ganti masuk dekat K ni. Okay, sama atas itu J sama dengan 25 T. Siap. Bahagian pertama, ungkapkan J dalam sebutan T. Settle. Senang je kan? Step nak awal. Dia ada sambungan lagi. Okay, tapi kita bagi mahir bahagian ni dulu. Okay, sekarang kita tengok. Semua okey ke? Okay. Okay, next kita tengok soalan. Contoh soalan yang lain. Okay, diberi P sama dengan 96. Okay, apabila Q sama dengan 8. Ungkapkan P dalam sebutan Q sebagai setiap kes yang berikut. So, sama juga. Soalan ni, dia nak kita buat satu ungkapan. Okay, ungkapkan P. So, step dia macam mana? Ingat, bila disebut ungkapkan saja, kamu kena ingat,
Okay, so bila dia buat, dia minta kamu buat ungkapkan ni, step dia sama macam tadi. Okay, kita baca dia punya ayat. Pertama, P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Okay, so kita buat ayat. Kita tulis hubungan dia. P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. So, tulislah kuasa 2Q. Okay, so Q kuasa 2. So, step pertama. Okay. Kemudian step kedua, kita tukar hubungan ni kepada persamaan. P sama dengan K, Q kuasa 2. Okey, sekarang kamu cari nilai kat sini. Nilai K kamu berapa? Cuba cari. Betul? Bagus. P sama dengan K, Q kuasa 2. Yang Nuridat ni, kamu okey tak? Nampak tak? Okey. So yang ni, selesaikan untuk cikgu ni. Carikan nilai K. Dia dah dapat. Yang belum dapat tak apa. Bagus. Yang dapat Alhamdulillah. Yang belum kira. Ni kamu boleh cari nilai K. Okey. Okey, ada kawan kamu dah siap. Yang tak nampak, yang tak siap lagi cuba buat. Cikgu tunggu tak apa. Kalau tak faham boleh tanya kat cikgu. Bahagian-bahagian tak faham. Okey. So daripada sini kamu tengok ni P sama dengan K. Okey. Kamu percaya cakap cikgu tahu. Betul. Kamu cakap maths ni senang. Tapi tak dapat A. Okay, kamu kena ingat tahu. Kadang-kadang kamu tak dapat A bukan bermaksud kamu tak pandai. Kadang-kadang kamu tak cukup masa. Pernah tak terjadi kat kamu? Kamu buat tiba kamu tak cukup masa untuk dapat untuk selesaikan soalan tu. Itu pun punca juga tak dapat A. Bukan tak pandai. Kamu tahu. Tapi tak cukup masa. Okay, bila tak cukup masa tu punca dia sebab apa? Pertama, kurang laju. Okay, kamu boleh buat. Contoh kalau cikgu bagi set soalan, buatlah. Lama orang nak buat pun buat. InsyaAllah, mesti semua orang habis. Tetapi, dia ada limit masa. So, bila macam tu, kamu kena pastikan kamu ni cukup laju. Okay, bila ada cukup laju tu macam mana? Kamu kena selalu buat latihan. Dia macam lari, kan? Kan, kalau lari 100 meter, cikgu rasa kalau bidang terjun ni boleh lari semua orang. Kalau lari 400 meter, dia akan semput sikit kan. Okay, bagi kamu muda ni, okey, mungkin okey lagi. Okey, kalau lari 1 kilometer. Okay, kalau kita tak ready, tak boleh lari, tak kita buat latihan, so mungkin kita akan ada masalah. So, maths pun sama. Okay, yang kedua betul lah kamu cakap panik. Kalau dapat soalan tu, kamu dah gelabang. Ni aku nak buat ni. Tiba-tiba kamu contoh macam ni lah kan. Tiba-tiba disebutkan ungkapkan. Apa benda ni? Jangan panik. So, yang paling senang macam ni. Kamu dapat soalan, kamu kena zoom masuk topik tu apa. Okay, macam ni lah. Bayangkan acah-acah macam kita buat soalan SPM kan. Okey, dia bagi macam ni, dia tak ungkapkan P. Oh, so kamu kena ingat, topik apa ni? Oh, ni topik ubahan langsung. So, bila kamu tahu topik tu ubahan langsung, kamu zoom. Oh, apa yang aku kena ingat untuk ubahan langsung? Oh, kena ingat apa? Persamaan. Okay, buat hubungan, buat persamaan, cari K. Itu akan membantu kamu. So, mulai malam ni kamu buat macam tu. Dapat soalan, kamu zoom masuk. Itu topik apa? Okay, dan cuba ingat topik tu apa yang kamu kena ingat. Kalau tak ingat buat apa? Buka balik buku rujukan yang cikgu suruh kamu sediakan tu. Cari. Kalau rasa tak boleh go juga, mesej je cikgu. InsyaAllah, cikgu akan bantu. Okay? Sekarang kita buat macam ni. Dapat sini kan? Tapi kamu ingat yang mana rasa tak dapat A, yang mana tak pernah dapat A sebelum ni, kamu tolonglah percaya. Kita buat persediaan daripada sekarang ni. Okay, ada je student cikgu yang sebelum ni, dia fail.
Okay, percubaan dia fail. Okay, tapi lepas tu kita buat. Okay, cikgu sama-sama dengan kamu study sama-sama. Okay, SPM ni. Okay, cikgu bukan bagi kamu satu harapan kosong. Kita buat sama-sama, kita sama-sama bantu diri sendiri untuk dapat ingat target cikgu A plus untuk kamu semua yang ada malam ni. Okay, so sekarang dah dapat macam ni kan? Kita ganti, nak ganti apa ni? Ingat, kita nak cari K. Okay, so bila kita nak cari K, so, kita cari K, kita mesti tahu nilai P dengan nilai Q. Okay, so kat mana nak cari nilai P dengan Q? Dekat sini, nampak dia dah bagi siap-siap kat sini. P 96, Q 8. So, kita ganti. Okay, so P 96 sama dengan K, Q tu 8. Tapi 8 kuasa 2 lah. Sebab dia bagi kuasa 2 kan? So, kita nak cari K. Ingat step dia. Hubungan ni darab. K darab dengan 8 kuasa 2. So, kita pindah ke sini, dia akan jadi 96 bahagi dengan 8 kuasa 2. Guna je kalkulator yang kamu ada tu. So, kamu akan dapat K sama dengan 1.5. Ini dalam bentuk 1.5 pun boleh. Dalam bentuk pecahan 3/2. Okey. So, dah dapat K kan? Kita dapat K. Alright, dapat K dah. So, K yang ni. So, apa nak buat? Dia nak bentuk ni. Dia nak ungkapkan P. Maksudnya dia nak P sama dengan. Tak apa-apa kan? So, kita tulis. P sama dengan, kita pilih ni yang asal yang tadi kita buat tu, step kedua tu. Gantikan K ni, gantikan dengan ni. Pilihlah yang mana kamu suka. 3/2 boleh, 1.5 boleh. Okay, so P sama dengan okay, 1.5 Q kuasa 2. Itu kamu punya persamaan. Okay, saya dapat. Okay, yang dapat semua tanya, yang tak dapat mungkin bukan tak dapat dia rasa kamu tak kongsi dengan cikgu je. Okay, so siap kita bentukkan ungkapan. Okay, ungkapkan P. Ingat, ungkapkan P tu P tajuk. Ungkapkan P tu P tajuk. Okay, kemudian kita nak buat bahagian B. Kamu buat dulu. Ni kamu buat dulu, lepas tu cikgu share dengan kamu. Cuba kita kira. Kita pelan-pelan, semua kira. Yang dia dah dapat. Betul, dia dapat. Alhamdulillah. Yang belum cuba. Okey. Boleh? Okey, so kita buat Yang pertama, kita nak buat soalan B. Okey, ayat dia. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. So, tulis hubungan dia. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. Okey. So, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. So, langkah kedua kita buat P sama dengan K punca kuasa 3Q. Ini bentuk bahan.
Then nak buat apa ni? Nak cari K. Okey, kat sini. Sorry. Punca kuasa 3 dan 3. Okey. Kemudian kita gantikan nilai P. Nilai P masih sama 96. Sini P 96, Q 8. So 96 sama dengan K punca kuasa 3 bagi 8. Okey, kamu tekan kalkulator, punca kuasa 3 bagi 8. Kamu dapat 96 sama dengan K. Okey, punca kuasa 3 bagi 8 adalah 2. So, nak cari nilai K, kamu ambil 96 per dengan 2. Macam tu. Okey, 96 per dengan 2. So, kita akan dapat nilai K sama dengan 48. Dah siap step kita. Okay, so nak buat apa ni? Soalan nak ungkapkan P. So kita ambil lah nilai K ni yang kita dapat 48 ni, ganti kat dalam ni. So kita akan dapat, maka kita akan dapat ungkapkan P. So P sama dengan 48 punca kuasa 3 bagi Q. Okay, macam tu jawapan ni. Sekejap Okay, sampai sini. Ya, buat langsung saja. Okay, kelas pengenalan. Okay ke? Ni first time kamu belajar. Hanif, ini kamu dah pernah belajar ubahan langsung ke macam ni? Ke malam ni je? Okay. Oh, okay. Baru start. Then, cikgu masuk sikit satu bahagian. Sampai sini. Semua okay ke? Ada tak apa-apa yang nak tanya? Kamu wajib ini soalan. Okay, kalau kamu dah belajar dengan cikgu malam ni, okay, alhamdulillah. Okay, kalau kamu dah belajar dengan cikgu malam ni, so nanti kamu pergi sekolah pun, step dia sama je. Step dia sama je macam ni. So at least kamu dah ada dah. Okay, kamu dah ada dah kata topik-topik awal ni untuk bab pertama. Dan topik bab pertama ni memang masuk SPM 99.9%. Memang ada soalan dan cikgu akan target. Bila kata E+ kan, maksudnya apa? Soalan ubahan ni, okay, soalan topik ubahan ni kita memang kena score. Dia bagilah soalan macam mana pun kita tahu buat. Itu maksud dia. Okay, so dapat dah kan? Sekarang ni daripada ni, cikgu bagi satu contoh soalan. Lanjutan apa kita nak buat. Okay, itu contoh. Macam ni. Okey, ni contoh soalan lanjutan lah daripada ni. Yang ni basic ni kan? Basic ni, okey, kamu akan jumpa. Basic ni wajib. Benda ni memang wajib buat sampai sini. Okey. Okey, yang ni. Diberi S berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Dan S sama dengan 14 dan T sama dengan 2. Okey, ni ayat dia. Okey. Kemudian dia kata apa? Nilai S apabila T sama dengan 9. Okey. Dia dah macam start panjang kan? Okay, first jangan panik. First kita buat apa? Ubahan. Kita bentuk persamaan. Kita ikut step yang 3 tu. Wajib buat. Okay. So step pertama, S berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Okay, S berubah secara langsung dengan kuasa 2T. So T kuasa 2 lah. Kita buat. Okay, kita buat hubungan dia. Kemudian tukar jadi bentuk persamaan. Sama juga. Okay. Kemudian nak buat apa? Jangan tengok yang ni lagi Jangan tengok yang ni lagi. Jangan tengok. Tengok ni, yang arahan ni. Nampak? Ingat, kita nak cari K. Nak cari K, kita kena buat apa? Nak cari K, kita kena cari, kita masukkan nilai S dengan nilai T dalam persamaan. Kita ganti. Kamu masukkan dekat cikgu, lepas tu kamu cuba cari dekat cikgu. K itu apa? Baik, ganti sama-sama cikgu, kira sama-sama. Alright. Cepat kira. Okey. Kamu dapat 7, kamu ambil 14 bahagi 2 kan? Hati-hati Apa ni? Nurul ni hati-hati. T kamu ni cek. T kuasa 2. Arahan dia kata apa? Kuasa 2T. So kamu ni, kamu tertinggal 2 ni. Kuasa 2 ni kamu tertinggal. Okay, so cari nilai. Cari nilai ni 14. Sama dengan K. 2 kuasa 2, ingat 2 kuasa 2. Kalau tak tahu kan, tekan kalkulator. Pergi mahal-mahal. Guna je kalkulator tu. 2 kuasa 2, 44. Kat situ kamu salah tadi.
Nurah. Okay, so kita nak cari K sama dengan. So kita ambil 14. Ya, betul. Good, betul. Bahagi dengan 4, betul. Ni dah ada yang dapat. So kita boleh dapat nilai K sama dengan 3.5 ataupun kamu dapat 7.5. Sama je, dua-dua ni diterima. Okey. Boleh ya Nora? Ni yang kamu tersalah tadi bahagian ni. Ni take note tau. Okey, dah settle. So ni dia dekat soalan ni dia tak suruh kamu buat ungkapkan. Ingat tak? Tak ada kan? Dia tak ada, dia tak suruh buat. Tapi ingat, cikgu selalu pesan, cikgu akan suruh kamu step pertama, step kedua, step ketiga. Dan setiap step tiga kita buat apa? Kita ambil nilai K yang kita dapat ni, nilai K ni kita ganti dalam ni. Ganti je walaupun soalan tak suruh buat, empat benda ni kena buat. So ambil maka kamu akan dapat S sama dengan 3.5 T kuasa 2. Sampai sini apa juga soalan ubahan langsung, ubahan songsam, semua step sampai sini. Okey, sekarang baru kita tengok soalan. Okey. Ni sambungan je lah. Dia kata apa? Nilai S. Okey. Hitung nilai S apabila T sama dengan 9. Okey, maksud sekarang T kita 9. Kita ganti ni. Kita ambil ni. Ungkapan ni yang kita bentuk ni, kita ganti. Okey, so kita ambil kat sini. S sama dengan 3.5 T kuasa 2. Kita ambil nilai T9 ni ganti dalam persamaan. So S sama dengan 3.5. 3.5 T kuasa 2 maksudnya 3.5 darab dengan T kuasa 2. T adalah 9. 9 kuasa 2. Okey. So kamu cari 9 kuasa 2. 3.5 darab dengan 9 kuasa 2. So kamu akan dapat S sama dengan 283.5. Okey, tu cara dia. Betul? Alhamdulillah. Nampak? Dah siap. Okey. Siap. Okay. Dengan menggunakan ungkapan yang sama ni, yang kita bentuk ni, ungkapan ni. Okey, apa kata? Kamu kira kat cikgu untuk soalan B. Okey, kira, semua kira. Lepas tu kamu beritahu cikgu, kamu dapat apa? Buat ni pasal ini ungkapan dia, pakai ungkapan yang sama. Okey, S sekarang ni kamu nak cari T kan? Cari nilai gantikan S. Masukkan 6.86 ni dalam S. Lepas tu guna rumus algebra, pindahlah nak cari T kan? Cuba fikir. Kita nak cari T. Sekejap. Ada tak yang lain? Cuba yang lain Masukkan nilai S ni 6.86. Kemudian kamu akan dapat nilai T. Tak apa, kamu cuba dulu yang lain, cuba. Okey. Alhamdulillah ni dapat. Ni Nuridat, cuba kamu gantikan. Ambil nilai ni. Cik Zaki okey. Ni Nuridat gantikan S ni.
Okey, betul. Dia dapat Hani, dapat betul. Namin dapat, saya dapat. Okey, betul. Alhamdulillah. Yang tak dapat pun tak apa, jangan berhati, cikgu tunjuk. Okey? S, kita tengok ni. Jadi apa tadi? Okey, tak apa. Tengok ni. No with that. Cikgu tunjuk tau. Tengok yang lain lah semua sekali. Okey? So, tengok kat sini. Kita ambil ni. Okey, S adalah 6.86. So, kita ganti. 6.86 sama dengan 3.5 T kuasa 2. Okey, kita nak cari T. T kuasa 2 lah. Kita biar T kat situ. So, kita pindahkan 3.5 ni ke kiri. Okay, so dia akan jadi apa? Hubungan dia darab pindah ke kiri, dia akan jadi bahagi. So dapat 6.86 kita bahagi dengan 3.5. So nilai ni sama dengan T kuasa 2. Okay, 6.86 bahagi dengan 3.5, kita akan dapat 1.96 sama dengan T kuasa 2. Okay, so bila kita nak cari T saja, soalan dia tak sebut T kuasa 2, dia nak T saja. Okay, cara nak dapatkan T. So T kuasa 2, kita nak T sahaja. So, kita kena punca kuasa. Okay, kuasa 2, nak hilangkan kuasa 2, kita kena punca kuasa 2 sebelah kanan. Dan kita kena punca kuasa 2 sebelah kiri juga. Kiri kanan. So, apa jadi? Kalau ada kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ada serentak sama-sama, dia jadi batal. Okay, batal maksudnya ni habis, ni habis. So, kita akan dapat T saja. Okay, so yang tinggal kat sini hanya T. So kamu tekan kalkulator, punca kuasa 2 bagi 196, kamu akan dapat 1.4. Sebab tu ada yang dapat 1.4. Okay, T sama dengan 1.4. Okay, sampai sini kan? Okay tak? Nurida ni boleh tak? Okay, so ingat yang penting, yang ni kalau kamu nak study balik kan, kamu tengok rumus algebra. Masa form 1 topik yang pindah kiri, pindah kanan tu kan, macam mana nak tahu pindah mai sini jadi bahagi, macam mana kita nak hilangkan kuasa 2 ni jadi T. Yang tu topik rumus algebra, cari balik. Kalau rasa tengok dalam buku tak boleh kan, kamu pergi dekat cikgu punya TikTok, tengok playlist bahagian tingkatan 1. Dia ada bahagian jangan lupa tengok kat playlist cikgu tingkatan 1. So ada topik rumus algebra. So memang cikgu tunjuk kamu lah step-step. Dia ada banyak video lah. Kamu tengok pelan-pelan. So kamu akan faham. Sebab topik ni kamu tengok kamu boleh take notes rumus algebra. Topik ni sangat penting. Topik ni yang kita kena pindah kiri, pindah kanan. Okay? Bila kita nak cari nilai. Okay. So yang ni lebih kurang topik bahagian ubahan langsung. So lebih kurang cikgu cover lah satu part. Kamu ada 3 bahagian. Ubahan langsung, ubahan songsangan, ubahan songsang dengan ubahan gabungan.